Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Kawasaki Frontale, yang mana Kawasaki menang 5-0 pada perlawanan ini. Dan untuk perlawanan ini, kedua-dua pasukan sebenarnya melakukan perubahan dalam kesebelasan utama. Namun demikian, Kawasaki adalah pasukan yang lebih efektif dan lebih bagus dalam perubahan yang dilakukan berbanding pasukan Johor Darul Takzim, yang mana perubahan yang dilakukan boleh dikatakan memakan diri mereka sendiri, dan perubahan yang dilakukan oleh Benjamin Mora tidaklah sangat-sangat efektif dan memberikan impak yang agak negatif kepada corak dan juga gameplay pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan faktor kekalahan pasukan Johor Darul Takzim. Faktor yang pertama adalah di bahagian midfield, iaitu trio midfield pasukan JDT yang diketuai oleh Hong Wan yang menggantikan tempat Nacho Insa, Maranyon yang menggantikan tempat Leandro Velasquez, dan Afiq Fazail yang stay pada perlawanan ini. Untuk pengetahuan, kita akan go through player by player lah. Yang pertama Hong Wan, yang mana Hong Wan ditugaskan untuk bermain tempat Nacho Insa, iaitu holding midfielder. Tetapi pada perlawanan semalam, kita boleh nampak lah yang Hong Wan gagal untuk menjalankan tugas sebagai holding midfielder dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab tugas holding midfielder ni dia sepatutnya boleh melakukan tugasan untuk membantu bahagian serangan dan juga boleh melakukan tugasan untuk membantu bahagian pertahanan. So dia perlukan kestabilan, so dia perlukan balance untuk memastikan yang dia boleh membantu serangan dan juga bertahan. Tetapi peranan Hong Wan semalam kita boleh tengok daripada segi in term of attacking, memang Hong Wan tak memberi apa-apa impak yang sangat positif sangat kepada bahagian hadapan. Dan daripada segi bertahan, kita boleh tengok Hong Wan gagal untuk menjalankan tugas dengan sangat baik seperti mana Nacho Insa buat, yang mana Hong Wan tidak memberikan pressing ataupun tekanan kepada player pasukan Kawasaki di bahagian tengah, yang menyebabkan pemain-pemain Kawasaki mampu untuk kawal bahagian tengah dengan sangat banyak, dan Canatik bergerak bebas di bahagian tengah bersama dengan Yamane. Jadi boleh dikatakan Hong Wan gagal untuk melakukan tugas untuk bertahan dan juga menyerang dengan sangat baik, menyebabkan pasukan Kawasaki boleh exploit dan kawal bahagian tengah pasukan JDT tu dengan sangat-sangat banyak lah. Semalam kita boleh tengok bahagian tengah tu memang dikontrol oleh pasukan Kawasaki. Dan memang Hong Wan ni nak dikatakan bagus, ya, beliau bagus daripada segi mencari space dan mencari ruang. Tetapi dalam pertandingan ACL pada perlawanan semalam, memang nampak yang beliau masih lagi memerlukan minit permainan dan masih lagi memerlukan exposure ataupun pendedahan yang kerap untuk memastikan yang beliau boleh menjalankan tugas sebagai holding midfielder dengan sangat baik lah. Kalau tak, jadi macam semalam lah, memang nampak berterabur. Posisi yang diambil oleh Hong Wan menggantikan Nacho, memang nampak perbezaan ketara antara Hong Wan dengan Nacho, yang mana Nacho work rate tinggi, boleh bertahan, boleh menyerang dan sebagainya, melakukan pressing memang sangat-sangat cemerlang. Tetapi Hong Wan daripada segi bertahan boleh nampak dia lenggang atas padang jogging, tetapi in term of attacking dia pun tak bagi apa-apa contribute sangat. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian tengah JDT di bahagian posisi defensive midfielder tu agak kurang lah untuk membantu bahagian pertahanan. Tu sebab bahagian tengah JDT senang kena senang expose dan juga kena senang exploit oleh bahagian tengah pasukan Kawasaki. Itu yang pertama tentang Hong Wan. Yang kedua tentang Maranyon, yang mana Maranyon menggantikan tempat Leandro Velasquez untuk menjadi attacking midfielder. Tetapi pada perlawanan semalam boleh dikatakan Maranyon tidak memberi apa-apa impak yang positif daripada segi menyerang untuk bahagian hadapan ataupun serangan pasukan JDT lah. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok memang Maranyon bila dapat bola dia banyak lose ball, dia banyak lose possession dan dia tak menang apa-apa area duel di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan peranan Maranyon sebagai attacking midfielder pada perlawanan semalam juga memang hilang daripada radar dan memang boleh dikatakan tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada bahagian tengah pasukan JDT. Jadi memang apabila attacking midfielder tak hidup, holding midfielder tak hidup, bagaimana bahagian tengah JDT nak hidup. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian tengah JDT agak kelang kabut dan agak kosong dan berjaya dikuasai oleh pemain Kawasaki. Dan pemain yang ketiga adalah tentang Afiq Fazail. Afiq Fazail sebenarnya beliau bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Daripada segi work rate, beliau turun nak defend, nak bantu defend. Tetapi sayang apabila partner beliau Hong Wan dan juga Maranyon
tak boleh nak memberi kerjasama yang baik kepada Afiq, maka Afiq berkesorangan. Afiq pun tak boleh nak buat apa-apa sangat. Dia dapat bola, dia tak ada supporting play daripada Maranyon, tak ada supporting play daripada Hong Wan untuk dia buka game. Jadi orang akan nampak yang Afiq ni sebenarnya bermain tidak terlalu baik pada perlawanan semalam. Tetapi macam mana dia nak bermain baik kalau dua partner dia di bahagian tengah tu dah bermain dengan sangat-sangat tidak baik. And so macam mana Afiq nak bergerak dengan seorang ataupun menggunakan individual brilliance dia? Sebab kita tahu Afiq ni bukan typical player yang boleh dribble bola pergi depan dan sebagainya. Dia memerlukan support. Tu sebab bila dia main dengan Nacho dan juga Leandro, kita boleh nampak yang peranan Afiq ni sebenarnya sangat penting. Tetapi apabila bermain dengan Maranyon dan juga Hong Wan, kita boleh nampak yang Afiq ni keseorangan dan terlalu isolate. Dia tak ada bantuan daripada dua player ni. So tu sebab midfield pasukan midfield pasukan JDT tidak efektif dan tidak boleh mobile sangat di bahagian tengah, disebabkan holding midfielder tak menjadi, attacking midfielder pun tak apa nak berfungsi, maka habislah bahagian tengah pasukan JDT. Itu perkara pertama lah, bahagian tengah pasukan JDT tak hidup. Perkara yang kedua adalah mengenai defense department, yang semalam JDT atas kertas mereka bermain dengan formation 3-5-2, tetapi disebabkan tekanan dan juga tempo yang dimainkan oleh Kawasaki itu sangat tinggi, mereka terpaksa shifting formation kepada 4-1-4-1. Dalam padang kita boleh nampak lah, yang mana pada perlawanan ni kita boleh tengok Kobing, Matthew Davis akan bertindak sebagai right back dan left back, dan dua center back adalah Shane Lowry dan juga Aidil. Tetapi yang menjadi masalah kepada back 4 pasukan JDT ni pada perlawanan semalam adalah disebabkan, macam saya cakap tadi, apabila midfield tak berfungsi, Hong Wan dia tak boleh nak backup untuk bertahan bersama dengan bahagian pertahanan ataupun back 4 pasukan JDT, maka JDT punya pertahanan pun akan terlalu expose dengan corak permainan pasukan Kawasaki yang bermain short passing dan juga bermain dengan agak laju lah. Sebab bahagian tengah tu dah memang kosong dan memang dikuasai oleh Kawasaki. Jadi memang bahagian back 4 pasukan JDT ni senang nak kena expose dengan pemain-pemain pasukan Kawasaki. Sebab apa? Sebab in numbers of player di bahagian hadapan pasukan Kawasaki tu ada ramai. So dia akan jadi situasi dalam formation 4 versus 3 ataupun 4 versus 4. So pemain JDT di bahagian pertahanan akan kehilangan marking dan mereka akan terlalu memberi ruang kepada player-player yang tiba-tiba support daripada membuat larian di bahagian tengah. Tu sebab kita tengok back 4 pasukan JDT semalam agak berterabur sebab tak ada backup daripada defensive midfielder iaitu Hong Wan untuk membantu mereka bertahan. Tetapi apa yang boleh saya cakap tentang defense department pasukan JDT pada perlawanan semalam adalah tentang duo di centre back iaitu Shane Lowry dan juga Aidil Zafwan dan juga Mauricio sebelum beliau dikeluarkan. Kita cerita tentang Mauricio adalah seorang player yang tidak diturunkan langsung dalam season ni dalam sebarang official match. Tetapi bila masuk dalam game menentang Kawasaki, tiba-tiba Benjamin Mora ambil keputusan untuk meletakkan Mauricio sebagai first 11. Saya pun tak tahu kenapa, sedangkan Mauricio baru nak pulih daripada kecederaan dan masih lagi dalam proses tak ada minit permainan. Jadi apabila meletakkan Mauricio dalam kesebelasan utama menentang Kawasaki yang kita tahu mempunyai kelebihan daripada segi gameplay yang laju, berjaya kawal tempo dan sebagainya, maka itu adalah satu tindakan gamble yang sangat-sangat berani lah daripada Benjamin Mora. Sama ada Mauricio akan jadi kelebihan untuk JDT atau Mauricio akan jadi liability kepada pasukan JDT. Dan ternyata semalam Mauricio menjadi liability kepada pasukan Johor Darul Takzim disebabkan beliau tak boleh nak adapt ataupun nak sesuaikan diri dengan game yang berintensiti tinggi yang dilakukan oleh pasukan Kawasaki. Kita boleh tengok sebelum beliau dikeluarkan, beliau 3 kali dah di-beat dengan kelajuan dan juga serangan pantas yang dilakukan oleh pemain Kawasaki dan akhirnya menyebabkan beliau kembali kepada kecederaan. Jadi apabila beliau injured, benda tu telah menjadi liability, maka Benjamin Mora terpaksa melakukan pertukaran awal dalam 20 minit yang pertama. Maka pertukaran yang dilakukan adalah dengan membawa masuk Aidil. So bila bawa masuk Aidil, game akan jadi berubah lahan sebab Mauricio dah keluar. So benda tu yang menyebabkan bahagian defense department pasukan JDT terpaksa menukarkan formation kepada 4-1-4-1 dengan bermain back 4 berbanding back 3 disebabkan Mauricio terpaksa dikeluarkan di awal game. Itu yang tentang Mauricio. Manakala untuk Shane Lowry pula pada perlawanan semalam, Shane Lowry bertindak dengan sangat cemerlang bagi saya. Dia banyak melakukan intercept, dia banyak melakukan block. Tetapi sayanglah disebabkan defensive midfielder yang gagal untuk menjalankan tugas dengan baik, Shane Lowry punya kerja ataupun
tugas beliau yang dilakukan dengan baik, terpaksa nampak yang beliau banyak expose ataupun banyak loose marking. Padahal beliau terpaksa keluar untuk block crossing, terpaksa block intercept atau terpaksa intercept hantaran-hantaran pendek yang dilakukan oleh pemain Kawasaki di bahagian tengah. Jadi nampak memang defense JDT teruk lah sebab tak ada backup daripada defensive midfielder. Manakala untuk Aidil pula pada perlawanan semalam, boleh saya katakan beliau memang daripada segi man marking memang beliau banyak expose dan banyak loose marking pada perlawanan semalam. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita boleh tengok bagaimana Kawasaki main dengan attack di belah Ko Beng Ong. Bila attack belah Ko Beng Ong, mereka akan melakukan cutback ataupun mereka akan passing balik ke tengah. Sepatutnya apabila mereka passing balik ke tengah itu, Hong Wan boleh mengacau ataupun mengganggu corak permainan Kawasaki di bahagian tengah. Tetapi tak ada siapa yang ganggu di bahagian tengah tersebut. Dan kita boleh tengok apabila Kawasaki attack di bahagian wide area ataupun di bahagian sayap, mereka akan melakukan cutback ataupun crossing masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari mereka punya player di bahagian serangan lah, antaranya Kobayashi. Tetapi yang menjadi persoalan, siapa yang marking Kobayashi? Kenapa Kobayashi berada dalam kedudukan yang mudah untuk menerima bola? Jawapannya terletak kepada dua centre back, sama ada Shane Lowry ataupun Aidil. Dan jawapannya adalah Aidil. Sebab Aidil yang patut marking pemain-pemain yang berada dalam kawasan tersebut. Sebab Shane Lowry dah terlalu expose, dia akan keluar untuk melakukan blocking ataupun challenge first crossing ataupun first ball yang dilakukan. Tetapi disebabkan perkara itu tak ada, jadi kita boleh tengoklah memang defense department pasukan JDT semalam agak hancur. Jadi kesimpulannya yang kedua ni, apa yang boleh saya sampaikan adalah apabila midfield department yang gagal menjalankan tugas dengan baik untuk membantu bahagian pertahanan, maka bahagian pertahanan terpaksa buat kerja semua untuk backup kepada kesalahan dan juga ruang ataupun loose marking yang dilakukan oleh bahagian tengah, maka bahagian pertahanan akan mudah terekspos dengan corak permainan seperti Kawasaki buat pada perlawanan semalam. Jadi nak kata defense department pasukan JDT ni punca kepada kekalahan pasukan Johor Darul Takzim pun tak boleh nak letakkan kesalahan 100% kepada defense department ataupun back four pasukan JDT. Sebaliknya, kita kena lihat kepada midfield, apakah yang mereka buat untuk membantu bahagian pertahanan ni. Jadi itulah bola sepak. Bila tengah tak hidup, maka defense pun nak buat macam mana? Kena bekerja lebih keras lah. Bila kerja lebih keras, numbers of player yang ada di bahagian attacking Kawasaki ramai. Mereka mempunyai individual skill yang bagus. Jadi senanglah kena exploit dan juga kena expose macam tu sahaja ditembusi oleh bahagian tengah masuk ke pertahanan. Jadi itu dua perkara utamalah yang menjadi masalah kepada pasukan Johor Darul Takzim. Dan perkara yang ketiga yang menjadi masalah kepada pasukan Johor Darul Takzim adalah di bahagian attacking force. Untuk attacking force, saya cerita tentang left wing dan juga right wing, iaitu gandingan Ramadan dan juga Safawi. Untuk Ramadan dan juga Safawi pada perlawanan semalam, boleh dikatakan mereka tidaklah bermain dengan agak baik. Yang mana mereka mempunyai kelebihan, kalau kita tahu, kalau kita nak bandingkan, Ramadan dan juga Safawi, mereka mempunyai kelebihan in term of attacking. Tetapi mereka tak ada kelebihan ataupun advantage daripada segi untuk defensive rate. Defensive rate mereka agak rendah. So pada perlawanan semalam, boleh saya katakan peranan Ramadan dan juga Safawi ketika JDT diserang oleh pasukan Kawasaki di bahagian sayap, mereka berdua ni tidak memberi impak yang positif untuk membantu bahagian pertahanan dengan buat track back. Jadi apabila winger pasukan JDT sendiri tak turun untuk membantu, contohnya Ramadan dia tak turun untuk bantu Ko Beng Ong di bahagian kiri, Safawi tak turun untuk bantu Matthew Davis di bahagian kanan, maka Matthew Davis dan juga Ko Beng Ong akan berkeseorangan dan senang dieksploitasi oleh barisan serangan pasukan Kawasaki yang ada bilangan ataupun numbers of player yang lebih ramai ketika menyerang. So benda tu pun menjadi masalah lah apabila ada dua winger bahagian kanan dan juga bahagian kiri tetapi mempunyai defensive rate yang agak rendah. So bila mana defensive rate ni agak rendah, so mereka nak bantu melakukan track back pun agak susah. So mereka takkan untuk membantu bahagian pertahanan. Tu sebab kalau kita tengok JDT sebelum ni, waktu perlawanan yang seri, JDT guna Arif Aiman dan juga Forestry. Yang mana Arif Aiman dan juga Forestry, mereka mempunyai kerajinan yang sangat bagus. Bukan sahaja bagus daripada segi menyerang, tetapi Forestry dan juga Arif Aiman sering melakukan track back untuk membantu bahagian pertahanan. So mereka akan turun sekiranya di counter ataupun diserang oleh pihak lawan. Itu yang menyebabkan bahagian pertahanan JDT agak solid, sama ada di bahagian flank ataupun di bahagian tengah. Jadi benda tu sepatutnya Safawi dan juga Ramadan semalam boleh juga turun untuk membantu bahagian pertahanan. Tetapi sayang mereka stay to
hard. Mereka terlalu isolate, dapat bola, banyak hilang bola balik di kaki mereka sendiri, menyebabkan bahagian pertahanan JDT sangat goyah, ditambah pula dengan midfield yang tak berapa nak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir tentang kelemahan JDT lah adalah tentang peranan Forestry sebagai striker pada perlawanan semalam. Forestry terlalu isolate. Apabila Forestry terlalu isolate, beliau susah dapat bola. Tak ada orang nak supply bola kepada beliau. Jadi apabila tak ada orang nak supply bola kepada beliau, memang beliau tak dapat bola lah. Jadi beliau nak drop terlalu ke bawah pun agak susah. Sebab midfield tak hidup. Macam saya cakap tadi, Maranhão tak melakukan tugas sebagai attacking midfielder dengan sangat baik. Jadi bila Forestry drop pun takkan ada apa-apa function. Sebab dia tahu kalau dia drop, dia pun still tak dapat bola. Sebab midfield dah tak apa nak hidup. So benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Johor Darul Takzim. Secara kesimpulan dan secara overallnya, bola sepak apabila midfield ataupun bahagian tengah tak berfungsi dengan baik dan juga senang di-exploit ataupun berjaya untuk pihak lawan kuasai bahagian tengah, maka pasukan yang diserang ataupun bertahan ni memang ada possibility yang agak tinggi untuk kalah lah. Contoh macam perlawanan semalam, JDT lah. Bahagian tengah tak hidup, memang game tak jalan. So, benda tu yang menjadi masalah kepada Johor Darul Takzim, kepada punca kekalahan disebabkan midfield tak hidup, defense kena cover reja midfield, wing tak cover reja untuk track back, habis kalah kan pada perlawanan semalam. Jadi saya harap untuk JDT mereka perlu perbaikilah untuk the next game. Percaturan perlu lebih buat sebab mereka adalah do or die untuk the next game. Yang mana mereka perlu menang lawan Ulsan, mereka perlu menang lawan dengan Guangzhou. Kalau seri lawan Ulsan pun dah okey, tetapi mesti nakkan orang kata apa, jalan yang mudah dan juga lebih orang kata apa, secure. So kena menang dua-dua game tu lah untuk memastikan yang mereka boleh layak ke next stage. Jadi itu ulasan saya untuk Johor Darul Takzim. Dan ada tak benda yang boleh kita puji untuk Johor Darul Takzim? Ada benda yang boleh kita puji untuk Johor Darul Takzim. Ada. Pada perlawanan semalam apabila pertukaran dilakukan di second half, bawa masuk Nazmi Faiz dan sebagainya, Nazmi Faiz bermain dengan sangat baik di bahagian tengah. Beliau memang terkenal dengan player box to box player. So memang nampaklah perubahan apabila Nazmi Faiz masuk. Memang bahagian tengah JDT tu agak hidup sikit lah kan, agak hidup sikit dengan hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti, dengan counter attack dan sebagainya. Sangat-sangat bagus. Yang kedua agak bagus adalah daripada segi Koh Bing Ong. Koh Bing Ong bermain dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam bagi saya. Dia adalah seorang player yang sangat berani, yang mana Koh Bing Ong semalam dapat bola, dia bawa bola pergi depan, dia lakukan shooting. So dia menunjukkan kepada player yang JDT di bahagian tengah tu macam tu nak main bola kan dan sebagainya. So Koh Bing Ong memang sangat efektif dari segi bertahan dan juga menyerang, memang bagus di bahagian kiri. Begitu juga dengan Matthew Davis di bahagian kanan. Beliau lah yang banyak buat kerja, bawa bola naik atas, turun cover balik defense dan sebagainya. Sebab midfield tak hidup kan. Jadi itulah satu puncanya, midfield tak hidup, habislah game. So JDT pada perlawanan semalam memang deserve lah kalah 5-0 disebabkan memang midfield tak berapa nak hidup pada perlawanan semalam. Jadi itu ulasan untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kita masuk kepada ulasan Kawasaki. Kawasaki semalam mereka melakukan pertukaran yang sangat-sangat efisien lah. Apa benda yang saya boleh puji untuk pasukan Kawasaki pada perlawanan semalam adalah kemasukan Chanatik. Chanatik Songkrasin membuktikan yang dia memang adalah the best player dalam ASEAN dan juga adalah the best player yang Thailand pernah produce untuk pasukan ataupun yang pernah produce di Asia Tenggara ni lah. Dan semalam Chanatik bermain dengan sangat cemerlang di bahagian tengah. Beliau adalah connector ataupun penyambung antara bahagian tengah kepada bahagian hadapan. Beliau juga mempunyai kelebihan dengan ball control, yang mana running with the ball beliau sangat padu. Beliau boleh kawal bola dengan sangat baik. Beliau mempunyai vision yang bagus serta passing accuracy yang tepat. Beliau berada di mata-mata tempat, boleh dikatakan work rate yang sangat bagus. Di bahagian pertahanan beliau bantu, bahagian tengah bantu, kanan kiri bantu. So memang Chanatik memang the best player semalam. Memang tak boleh dinafikan dengan kerajinan, dengan ball control, dengan passing padu, dengan off ball movement yang sangat hebat. Memang beliau diberikan kebebasan yang sangat oleh midfield pasukan JDT. Memang Chanatik selesa lah bermain dalam keadaan macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua tentang Yamane, pasukan Kawasaki. Yamane juga diberikan kebebasan dan diberikan ruang untuk bergerak di bahagian tengah dengan sangat bagus. Beliau berjaya build up untuk pasukan Kawasaki dengan short passing, dengan buka game di bahagian flank, masuk ke tengah, buka balik dengan one touch football dan sebagainya. Memang sangat cemerlang. Saya boleh puji Yamane. Yang ketiga Kobayashi.
Kobayashi is the main key untuk pasukan Kawasaki pada perlawanan ni, yang mana beliau pandai untuk menempatkan position ataupun kedudukan yang betul untuk menerima bola. Dia punya off ball running tu memang padu, movement tanpa pergerakan tanpa bola, dan beliau punya finishing dan juga reaction kepada orang kata apa, kepada hantaran yang dilakukan kepada beliau memang sangat bagus. Finishing beliau bagus, tak ada orang makin beliau, memang selesa. Sebagai seorang striker, siapa tak selesa kalau tak kena marking? Dapat bola free, ada peluang yang senang bergol, score. So memang 3 player ni memang antara the best player lah untuk Kawasaki pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk Kawasaki adalah tentang defense department mereka. Ashaki yang bermain di bahagian kiri yang menjaga Safawi memang sangat cemerlang. Beliau membuktikan yang memang defense department pasukan Kawasaki ni sukar untuk ditembusi. Memang sangat-sangat baguslah Kawasaki pada perlawanan semalam. Memang deserve untuk menang. Mereka menunjukkan corak permainan sebenar. Mereka menunjukkan yang mereka study corak permainan JDT. Dan JDT pula kehilangan arah disebabkan midfield tak hidup, winger tak turun track back, defense yang kena buat kerja semua. So memang nampaklah antara one-sided game lah pada perlawanan ni. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.